Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan dan puan sekali lagi ke video siri video yang kedua. Ini adalah siri yang kedua untuk 10 siri vlog pengalaman menguruskan pengalaman menguruskan syarikat institusi pendidikan. Baik, kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah binti Umar. Saya merupakan seorang business advisor dan juga menerima jemputan dan kerjasama untuk mengendalikan program-program usahawan terutamanya untuk SME. Baik, tuan dan puan sebelum saya meneruskan untuk siri yang kedua ini, sebenarnya disediakan video ini dalam 10 siri, dan 10 siri ini merupakan perkara-perkara yang dikutip sepanjang pengalaman saya menjalankan perniagaan, menguruskan sendiri sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan bisnes pendidikan, iaitu Pusat Perkembangan Kanak-kanak. Dengan pengalaman terdahulu bekerja selama 8 tahun dalam industri yang sama dan kemudian menjalankan perniagaan selama 5 tahun, saya mengumpulkan beberapa take away ataupun beberapa pengajaran daripada pengalaman sepanjang 5 tahun itu, bermula dari tahun 2008 menjalankan perniagaan saya yang pertama. Tuan dan puan boleh tonton siri yang sebelum ini kerana dia disiarkan untuk siaran 10 Syawal untuk tahun 2020. Baik, dalam video yang kedua ini saya akan tuan dan puan boleh membaca artikel yang disiarkan di www.nuraminahomar.com dan ini merupakan video sokongan sokongan kepada apa yang sudah ditulis dalam artikel itu. Jadi untuk siri yang kedua ini sebenarnya saya meletakkan satu lagi take away yang mana ia berkenaan tentang pengurusan servis dalam bisnes perniagaan dan pengurusan pusat pendidikan itu. Rata-rata tuan dan puan dalam khidmat servis apabila kita memulakan perniagaan dalam khidmat servis terutamanya, sama ada dia berbentuk training, berbentuk consultation, terutamanya dalam konteks pendidikan secara langsung, apabila kita ada satu institusi, tidak kiralah dianya ada orang kata tadika ke, pusat perkembangan ke, ataupun orang kata pusat tuition ataupun sekolah rendah yang seumpama dengannya, maksudnya di dalam spektrum pendidikan juga. Jadi dalam konteks itu ramai yang mengatakan bahawa kita mesti adakan quality dulu. Quality comes first, then people will come. Ramai yang memberi nasihat sebegitu. Terutamanya pada zaman sekarang tuan dan puan, meskipun kita ada produk yang bagus, kita ada servis yang berkualiti tinggi, tetapi masih ramai juga usahawan ataupun perniagaan yang kita jalankan dalam keadaan itu tidak memberi pulangan yang mencukupi. Jadi dalam konteks ini, apa yang saya dapati, apa yang saya pelajari, bahawa dia mestilah disusun dengan satu perancangan yang betul. Sekiranya kita hanya ingin meletakkan kualiti sebagai perkara pertama sahaja, tanpa melihat keperluan kuantiti, maka bila dia tidak balance, balance ini bukannya kena 50-50. It doesn't mean 50-50. Balance itu bermakna macam kita main jongkang-jongkit, macam kita main seesaw. Ada masa-masa kita perlu atas yang kanan supaya yang kiri boleh turun ke bawah. Ada masa-masa yang kiri ke atas supaya yang kanan boleh turun ke bawah. Ada masa-masa kita boleh memilih untuk berada pada sama level supaya kita sama-sama enjoy the scenario untuk kita duduk di tengah-tengah. Jadi balance ataupun keseimbangan itu kita perlu capai, dan kita perlu tahu bila kanan nak naik, waktu itu kiri turun. Bila kiri nak naik, waktu itu kanan turun. Nak tak nak, ini adalah orang kata hukum alam yang kita mesti terima keadaannya. Kita tak boleh dapat semua benda pada satu masa, atau kita boleh buat yang terbaik untuk semua perkara. Kita boleh buat yang terbaik, tetapi ada bila kita melakukan perkara yang terbaik itu, ada perkara lain yang terpaksa kita kurangkan sedikit. Bukannya terus habiskan jadi teruk, tidak, tetapi kurangkan sedikit. Jadi dalam konteks itu, apabila kita kata menguruskan pelanggan, apabila kita kata tentang servis dan kualiti, kalau kualiti bagus, kita kata okey, pelanggan confirm akan datang banyak. Tidak sama sekali. Jadi dalam perkara itu memang benar, memang betul kita kena ada kualiti, tapi pada masa yang sama kita perlu pastikan ada numbers yang betul itu masuk. Jadi apabila nak memulakan perniagaan terutamanya, orang kata quality comes first. Buat produk yang cantik dulu, nanti semua orang akan datang beli. Tetapi hakikatnya kita perlu juga buat satu aktiviti supaya orang ramai ataupun kita ada banyak pelanggan
dan dengan itu kita dapat memastikan kualiti itu diteruskan. Banyak pelanggan ataupun banyak pembeli ini konotasinya sale yang banyak. Tetapi sebenarnya pada masa yang sama kita perlu lihat juga yang banyak datang itu mestilah memberi gross profit atau memberi margin yang mencukupi supaya kita dapat memastikan kualiti itu kita dapat maintain. Kualiti itu bukannya one off. Kualiti itu kena sentiasa. Jadi bila kualiti itu sentiasa bermaknanya kita maintain. Saya suka bawa contoh beginilah tuan dan puan ya. Kita kata pusat pendidikan pelajarannya sangat berkualiti. Macam mana atau bagaimana sebuah syarikat ataupun sebuah pengurusan pusat pendidikan itu ingin memastikan kualiti, maksudnya kualiti guru, kualiti pembelajaran kurikulumnya, kualiti alat-alat pengajarannya sekiranya mereka tidak mempunyai bilangan murid yang mencukupi untuk membayar yuran, yang mana yuran itu perlu digunakan, hasilnya itu yuran itu digunakan untuk menguruskan kos-kos yang terlibat untuk kita deliver that quality service and quality content, iaitu quality education. Macam mana kita nak sediakan peralatan yang bagus untuk anak-anak sekiranya syarikat itu ataupun institusi pendidikan itu tidak mempunyai kewangan yang cukup. Dan kewangan ini mestilah dijana daripada jualan, iaitu daripada yuran yang dikutip. Jadi dia begitu. Dalam keadaan semasa mungkin kita kata, oh pengusaha yang tak pandai uruskan kewangan itu perkara selepas itu. Tetapi semasa kita mengurus, bila kita mengurus itu, bila dah cukup semua tetapi tidak mengekalkan kualiti, memang itu salah kepada yang mengusahakannya. Tetapi kalau awal-awal kita dah tak cukup orang kata capital, tak cukup duit untuk menguruskan operasi untuk memastikan kualiti itu pada satu standard, maka ia akan menjadi satu kesukaran. Kualiti tidak dapat dikekalkan. Kualiti ini bila kita kata nak menjaga keperluan pelanggan, kualiti ini dia akan melibatkan kemahiran para guru. Kemahiran guru-guru. Apabila kemahiran guru-guru bermakna kita perlu mendapatkan guru yang bagus, dan guru yang bagus tidak murah. Minimum gaji adalah 1,200. Kalau kita nak dapat seorang guru yang bagus, kita tidak boleh membayar hanya gaji 1,200. Sekurang-kurangnya 1,700. Ada sebuah sekolah tuan dan puan membayar gaji gurunya RM2,300 sebulan. Bagi saya itu sudah besar. Malah ada setengah pusat pendidikan lain membayar lebih tinggi. Tetapi tuan dan puan perlu maklum dengan bayaran yang tinggi itu, guru itu mesti mempunyai satu skill set yang sangat diperlukan dan sangat bagus untuk anak-anak kita. Dan guru ini pula bukannya hanya sekadar mengajar ataupun buat aktiviti dengan anak-anak. Ada banyak lagi kerja-kerja yang guru ini perlu buat untuk memastikan kualiti pendidikan kepada anak-anak itu dapat diberikan. Termasuklah komitmen masa, komitmen R&D. Guru-guru ini semua perlu lakukan begitu. Jadi dalam keadaan itu sebagai seorang pengusaha, jadi saya mendapatinya ia sangat penting sebagai seorang pengusaha kita ini apabila kita mengusahakan satu pusat pendidikan untuk jelas dengan perkara ini antara keperluan kuantiti dan kualiti yang mana melibatkan customer service, iaitu melibatkan pengurusan pelanggan. Jadi memang banyaklah nasihat-nasihat ataupun orang kata kata-kata sokongan ataupun orang kata pandangan-pandangan yang diberikan, tetapi hakikatnya dalam perjalanan itu selama 8 tahun saya sendiri mengendalikan sesi-sesi pembelajaran dan 5 tahun mengusahakan sendiri sebanyak 5 pusat pendidikan dengan lebih 770 murid, iaitu melibatkan 770 keluarga dalam tempoh itu. Ini adalah pelajaran yang pahit saya lalui dan juga pelajaran yang saya mau bawa dan saya kongsikan kepada tuan dan puan di luar sana. Artikel penuh saya siarkan di www.umainahomar.com dan video ini juga disiarkan di channel YouTube Nur Aminah Omar dan juga di FB page Nur Aminah Omar. Jadi tuan dan puan boleh dapat akses kepada perkongsian ini di banyak platform. Baik tuan dan puan, akhir sekali apabila kita mempunyai kewangan, meskipun mempunyai kewangan yang cukup atau tak cukup, kita masih perlu mengekalkan kualiti yang kita janjikan kepada pelanggan kita itu. Jadi ada setengah pengusaha mengambil pendekatan berbeza. Mereka mahu memuaskan hati pelanggan dengan berbelanja. Contoh, setiap tahun akan mengadakan hari terbuka. Mereka akan berbelanja dengan sama ada buat jamuan, sewa khemah 2 biji, ataupun semasa hari raya ataupun semasa hujung tahun dibelanjakan supaya dapat menggembirakan pelanggan, iaitu supaya memastikan mereka nampak kualiti pengurusan itu tadi. Tetapi sebenarnya kualiti yang kita maksudkan itu adalah apa yang diterima sepanjang anak itu belajar dengan kita.
Kerana apabila kita buat atau cara seperti hari kerajaan kita belanja ibu bapa makan itu sebenarnya menggembirakan sementara untuk dia kenyang saja. Dia datang, dia tengok seronok, dia rasa wah bagus sekolah ni belanja untuk entertain ibu bapa, entertain anak-anak, betul. Tetapi pada masa yang sama, apakah perbelanjaan itu benar-benar mengikat pelanggan yang sebenarnya apa yang mereka mahu adalah kualiti pembelajaran. Dan apakah nilai yang mereka bayar itu betul-betul sejajar dengan servis yang kita berikan itu. Ada kalanya kita tidak perlu pun berbelanja ataupun membelanjakan, beri hadiah pada ibu bapa ataupun beri jamuan makan besar-besar kepada ibu bapa. Ada kalanya itu bukan faktor yang menjadikan ibu bapa suka untuk menghantar anak ke tadika kita. Maka apabila kita kata bagaimana kita nak mengekalkan pelanggan, bagaimana kita nak mengekalkan pelanggan ini, bagaimana kita nak memastikan lebih ramai ibu bapa menghantar anak ke tadika kita. Jadi ada yang berkata kualiti dulu, ada yang berkata tak, kena dapat murid dulu banyak baru kita boleh bagi kualiti yang betul kepada kualiti yang bagus kepada kita punya pelanggan. Dan dalam bisnes pendidikan, pelanggan sebenarnya akan dilihat kepada ibu bapa. Tetapi pada masa yang sama, pelanggan sebenar kita yang kita buat, kita deliverables kita itu adalah sebenarnya anak-anak, iaitu program pendidikan itu tadi. The Children's Development Program itu tadi sebenarnya. Jadi untuk itu kita perlu sebagai pengusaha kena tahu dengan jelas dan balancekan bahawa cara kita mengurus secara profesional itu cara kita mengurus secara profesional. Dalam siri pertama saya sudah bercakap tentang urus tadbir. Jadi dalam video ini kita bercakap tentang memastikan kualiti servis kepada pelanggan itu tadi. Memastikan kualiti servis kita itu. Jadi dengan keperluan memastikan kualiti itu tadi, pada masa yang sama kita perlu memastikan adanya cukup murid-murid dalam, cukup murid tu maksudnya cukup revenue, cukup yuran-yuran yang kita kutip itu untuk pengurusan pusat pendidikan kita itu. Jadi apabila kita kata kita dapat mengurus keuangan, mengurus sumber. Keuangan ni sumber. Mengurus sumber ini dengan bijak, dengan lebih baik, maka kita akan dapat, orang kata, imbuhan ataupun balasan ataupun hasil itu juga dengan keadaan lebih baik. Jadi ada kala tuan dan puan melihat sebagai imbuhan itu sebagai revenue yang lebih banyak, ada yang melihat sebagai profit yang lebih banyak, ada yang melihat sebagai goodwill ataupun nama baik yang lebih besar dalam industri. Jadi orang kata imbuhan itu juga adalah bergantung kepada individu yang mengusahakan perniagaan itu. Apa sebenarnya yang dicari, apa sebenarnya yang dilihat dalam konteks pengurusan bisnes pendidikan yang dia jalankan itu. Jadi dalam video yang kedua ini sebenarnya saya mengutip pengalaman yang kedua, iaitu yang berkenaan dengan pengurusan profesional dalam perkhidmatan kita itu, pengurusan profesional yang kita berikan kepada dalam perniagaan itu yang membolehkan kita mengurus keadaan keuangan syarikat dengan baik. Jadi untuk itu terima kasih kepada tuan dan puan yang menonton sehingga habis, kerana siri video ini akan ada 10 siri disiarkan dari 1 Syawal hingga ke 10 Syawal. Jadi maka tuan dan puan boleh klik subscribe. Saya tinggalkan link di kedua-dua bahagian video ini. Maka kita jumpa lagi sehingga itu di video akan datang.